Pertemuan dua pasukan yang masih kekal dengan rekod tanpa kalah sepanjang Liga Johor Pasir Gudang melayan kunjungan Kelantan di Larkin berlangsung rancak. Tuan rumah bagaimanapun terlebih dahulu membuka tirai jaringan seawal minit ke-12 hasil sepakan percuma Hairi Azlan Muhammad. Gol tersebut menyentak semangat juang anak didik Ronizam Baka yang lebih banyak bertahan selepas itu. Bagaimanapun di babak kedua Kelantan tampil dengan permainan lebih menarik dan berpunca dari serangan balas Muhammad Mustafa Mani menanduk masuk gol penyamaan Kelantan. Kedudukan tersebut tidak berubah hingga tamat dan Johor Pasir Gudang kekal di tangga kedua Liga. Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kelantan mempertahankan rekod tanpa kalah dengan membenam Kuala Lumpur 4-1. Tuan rumah mendalui seawal minit ketiga menerusi Muhammad Nizat Ayub dan Yan Nekas mengukuhkan lagi kedudukan dengan jaringan kedua Kelantan 2 minit selepas itu. Kuala Lumpur mendapatkan jurang melalui jaringan Bikui Kofi pada minit ke-9 menjadikan kedudukan 2-1. Namun Kelantan mengukuhkan kedudukan sekali lagi Muhammad Nizat yang membocori gawang Kuala Lumpur pada minit ke-63 sebelum Muhammad Aras Abdullah menyumbat gol keempat pada minit ke-83 untuk Kelantan menang 4-1. Setakat sekarang ni kita mengharungi Liga ini tanpa kalah sebanyak 8 perlawanan. Tapi walau macam mana pun, bila kita semakin banyak perlawanan, kita akan menghadapi pasukan-pasukan yang lebih baik lagi di Liga Perdana ini. Dan saya rasa di sini kita perlulah membuat persediaan yang lebih rapi lagi. Saya percaya Kelantan berkeupayaan untuk memberikan saingan yang baik dengan pasukan Johor. Kita tidak nak ada over confidence. On paper Johor adalah leading the table dan mereka mempunyai rekod sumbatan gol yang baik dan rekod kena gol yang juga baik. Penyelamat pasukan masing-masing apabila mereka menjaringkan ke-4 gol di setiap babak. Kelantan yang menghuni tangga ketiga Liga terlebih dahulu di depan hasil percubaan Muhammadu Mustafa Mani pada minit ke-50. Dahului 1-0 kealapan benteng Kelantan dihukum Proton FC apabila Aguama Stanley Ogochukawa berjaya menambahkan kedudukan selang 4 minit kemudian. Kedudukan 1-1 berubah lagi, tapi kali ini giliran Kelantan mendahului juga menerusi Mane pada minit ke-80. Namun Ogochukawa kembali menyamakan kedudukan seminit sebelum tamat perlawanan untuk menyelamatkan Proton FC daripada kekalahan. Tentera Malaysia ATM 4-1 di Stadium Sultan Muhammad ke-4 malam tadi. Gol pertama Kelantan dijaringkan Muhammad Nizat Ayub seawal minit ketiga. Permainan semakin rancak apabila pemain import dari Senegal, Muhammad Mustafa, menjaringkan gol kedua Kelantan di minit ke-10. Meskipun ketinggalan 2-0, pasukan ATM kembali mengatur gerak. Minit ke-17, Muhammad Aminuddin berjaya menembusi gawang Kelantan dengan sepakan kencang dari jarak 35 meter. Aksi babak kedua, Kelantan terus menjarakkan kedudukan dengan menambah 2 gol lagi. Permainan berkesudahan 4-1 dengan Kelantan memintas KL Plus untuk naik ke tangga ketiga Liga. Dalam satu lagi perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru, tuan rumah Kelantan meraih kemenangan kedua daripada 4 perlawanan setelah menang tipis ke atas Sabah 2-1. Bagaimanapun, kem tuan rumah terlebih dahulu tersentak apabila rembatan kencang jarak jauh oleh Bobby Gonzalez dari tengah padang pada minit pertama permainan tepat menerjah ke gawang Kelantan membolehkan pelawat di depan dengan 1-0. Kedudukan itu kekal hingga tamat babak pertama. Tuan rumah terpaksa menunggu hingga minit ke-62 sebelum mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama menerusi gol jaringan penyerang berbisanya Muhammad Mustafa. Gol tersebut nyata menyuntik semangat tuan rumah untuk menggandakan asakan. Ia membuahkan hasil apabila pada minit ke-85 Muhammad Mustafa sekali lagi berjaya merobek gawang pelawat bagi membolehkan tuan rumah di depan dengan 2-1. Kedudukan 2-1 itu kekal hingga whistle penamat ditiupkan bagi membolehkan tuan rumah mengutip 3 mata berharga. Liga Premier KF Plus gah di pesada. Kelantan terima kekalahan pertama Liga Premier. Kelantan akhirnya menerima kekalahan pertama musim ini apabila kecundang 1-2 di tangan pendahulu Liga KL Plus.
Kemenangan ke-10 dari 12 perlawanan ini meletakkan KL Plus 4 mata di depan Johor Pasir Gudang yang sekadar seri 1 sama dengan PKNS di Kelana Jaya. Turun beraksi di gelanggang lawan, Kelantan sedar bukan mudah untuk terus mempertahankan rekod tanpa kalah mereka berdepan pendahulu Liga KL Plus. Dan nyata kegusaran mereka itu ada sebabnya apabila gawang mereka dibolosi seawal minit ke-13 menerusi tandukan Andrin Dario Trinidad. Tersentak dengan gol itu, Kelantan memperkemaskan permainan dan hampir menyamakan kedudukan, tetapi percubaan Muhammadu Mustafa Mane diselamatkan Muhammad Amirul Jaihan. Babak kedua penantian Kelantan memburu gol penyamaan berhasil apabila Muhammad Safwan Ibrahim bijak menewaskan penjaga gol KL Plus untuk mengikat kedudukan 1 sama. KL Plus terus mengasak kubu Kelantan tetapi Muhammad Syahrizan Ismail kebal bertahan. Namun 2 minit sebelum tamat, kelalaian benteng pertahanan Kelantan dihukum Alex Agbo untuk kemenangan mutlak KL Plus. Ialah sebab apa kalau kita tengok dalam apa semua kan, penonton 20,000 orang apa semua, kita akan jangkakan suasana akan lebih hangat lagi lah. Dan kita akan bersedialah untuk menghadapi apa-apa rintangan yang akan kita tunggu lah. Dalam pada itu, jurulatih KL Plus Mat Zan Mat Aris amat lega pasukan bimbingannya berjaya mengekalkan kedudukan selaku pendahulu dengan kelebihan 4 mata di hadapan 2 pencabar terdekat Johor Pasir Gudang dan Kuala Muda Nazar. Namun baginya perjalanan liga masih jauh dan tumpuan terdekatnya selepas ini adalah perlawanan pertama pusingan kedua menentang Kelantan di Kota Baru pada Isnin depan. Jadi ialah keramat tak keramat pun di mana pun kita terpaksa bermain lah. Jadi ini baru separuh daripada liga kita ni. Kita masih lagi di sini. Jadi kita kena baiki apa kelemahan-kelemahan kita dan kita akan Liga Perdana. Kemenangan 5-2 Kelantan ke atas KL Plus menyebabkan pasukan peneraju itu kini hanya 1 mata mengatasi Johor Pasir Gudang. KL Plus 31 mata manakala Johor Pasir Gudang 30. Peluang buat lain-lain pasukan mengejar gelaran pendahulu masih terbuka. Kuala Muda di tempat ketiga, jarak 4 mata di belakang tetapi masih kurang 1 perlawanan. Kelantan Jersey Merah 1 gol mendahului menerusi jaringan Muhammad Nizat Ayub ketika permainan baru 30 saat bermula. Diselangi gol Muhammadu Mustafa, seluruh peminat Kelantan di Stadium Sultan Muhammad keempat terus berpesta. 2 minit kemudian, kedudukan berubah lagi. Bagaimanapun bukan untuk tuan rumah tetapi pasukan pelawat KL Plus. Hasil tandukan Alis Akbar dan kemudian dibantu kesilapan pertahanan Kelantan, Muhammad Rizal Fahmi, pasukan pelawat menyamakan kedudukan. 4 gol dalam tempoh 25 minit permainan gagal menjejaskan fokus pemain Kelantan. Berikutnya berpunca 1 sepakan percuma, giliran Muhammad Badri Razi mencipta nama sebagai penjaring. 6 minit menuju rehat juga menerusi sepakan percuma, Muhammad Badri berjaya memberikan Kelantan gol keempat. Pantas dinobatkan pakar sepakan percuma Kelantan, ketangkasan Muhammad Badri melakukan penyudah terus terbukti ketika melengkapkan hat-trick pada babak kedua permainan. Syukur kerana kita dapat 3 mata penuh. Ini bermakna kita mempunyai harapan untuk melonjakkan pasukan ke tangga tertinggi kerana kita ada 1 game kurang daripada tim-tim lain.